بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, ni hao, selamat pagi sedaya pendengar yang dihormati sekalian. Good morning. Apa khabar di pagi lima ni? Lo ni masihlah kena jaga kesihatan dan jaga akal fikiran menjadi selamat dunia dan akhirat. Sedaya pendengar yang dihormati sekalian. Masa cepat sangat, sehari ke sehari, seminit ke seminit, seminggu ke seminggu, sana itu cepat sangat. Duk-duk jemaah pula dah. Tapi hari ni kami ni, sedang mengajar mati sekalian. Ialah hari ni, ialah tepat 21 Safar bersama dengan 8 Tulakhum 2563. Umur kita masih kau dekat semata dah. Kau tua, kau dekat. Dengan mati. Hak ni mengikut biasa. Tetapi kematian saat itu sudah mengenai mati sekalian. Duduk keliling kita 24 jam sehari-hari. Siapa dia nasib baik lepas lagi. Siapa dia siapa ajan, kena kembali kepada Allah SWT dengan tidak lengah-lengah dan tidak tidak ada sekat apa. Kerana mengikut janji Allah SWT. Tetapi kelebihan orang yang buat baik saat itu, Tuhan melanjutkan umur dan menambahkan rezeki dan lagi pula beri kesihatan bagi orang yang selalu buat baik. Itu dia. Jauh daripada benda maksiat. Hari ini sedang mengajar mati sekalian. Kerana masa kita cepat sangat sana itu tak lain tak bukan. Kita mari masuk di dalam pelajaran kita pada hari ini. Penyakit corona ni tak ada kena kecek pun dah. Lah ni dia kokoh pakat-pakat itu dah. Rasa supaya nak habis gerik dah, nak habis rung dah. Dia penyakit lain nak mari pula. Penyakit ada semua. Dia tukar takir salin nama semua. Ambil daripada daripada gudih gatal sikit sebanyak. Panah, lah ni panah tak ada dah, gudih gatal tak ada dah. Timbul penyakit lain-lain pula. Penyakit bernafas dia panggil. Dalam menyawa kita hari-hari saat itu ialah jakit yang merebakkan kepada orang lain saat itu dengan cara cepat. Lalu tu tak lain tak bukan nak jaganya, tak lain tak bukan ialah sudah siasat dah. Dan mengikut sunnah Nabi saya kata kalau siapa sakit tak usah keluar pada rumah. Itu dia berkurung di rumah. Ni yang tak mula tak kadang dah cara nak jaga kesihatan. Kita pun jaga dah. Orang sakit mata apa ni mudah berjakit macam tu. Dan demi semua, demi berbagai-bagai lah penyakit sana itu, ia tak mestikan duduk kena mengasingkan diri. Sementara orang panggil. Supaya kita nak berubat, nak bisiar, tak saya berjakit pada orang lain. Hari ni kita nak kecek buku akal fikiran. Kita nak mari mengira akal fikiran ni penting setara mana di dalam hidup kita. Dalam harian kita. Kita nak pakai akal fikiran belah mana menjadi manfaat kepada diri kita sendiri, orang ramai dan kepada agama dan kepada masyarakat ramai. Lalu tu kita mari sebagai kita nak isihkan, nak letakkan satu-satu perkara saat itu, we kena dengan tepat dia. We kena dengan pakai guna dia. Lalu tu sedang menghormati kedai. Di dalam agama kita, Islam sangat-sangat memberi kepentingan kepada akal fikiran.
Islam sangat-sangat menggalakkan ummah menggerakkan akal fikiran. Jika perhati kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang yang disudahi dengan firman Allah SWT, inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya terdapat pada perkara itu tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Kerana dengan akal fikiran inilah manusia mendapat kejayaan dalam hidup mereka. Sama ada hidup di dunia maupun di akhirat. Besarnya. Kerana kedua-dua saat itu dunia dan akhirat berhajat kepada akal fikiran yang waras, akal fikiran yang selalu mentaati kepada Allah dan Rasul, akal fikiran buat apa-apa ni di atas jalan keridaan Allah SWT. Itu dia. Acu kita mai fikir tengok dengan dalil-dalilnya. Yang pertamanya dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun والنجوم مسخرة بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dari surah An-Nahl ayat 12, artinya, dan dia memudahkan bagi kamu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang itu dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan kamu, iaitu manusia semua. Dia buat bulan bintang untuk manusia. Nak boleh pakai guna. Matahari cerah cuaca. Boleh kita pergi kerja cari makan. Malam pula bulan tu baik mari malam tu sejuk sederhana. Tak panas tak apa. Boleh kita buat amal ibadat yang sempurna. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Dan banyak lagi manfaat. Dan bintang-bintang itu dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan kamu. Sesungguhnya, yang demikian itu mempunyai tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ayat tersebut Allah mengajak kita memikir tentang kebesaran dan kekuasaannya. Kuasaan Allah SWT. Kebesaran Allah SWT. Ada dah. Melalui kejadian malam dan siang. Orang lain tak boleh buat melainkan Allah SWT. Kejadian matahari, bulan, bintang, semuanya itu menandakan kekuasaan Allah SWT. Itu dah. Lalu tu yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika laayatan liqaumin yaqilun. Artinya, dan dari buah-buah tamar dan anggur kamu jadikan daripadanya minum-minuman dan makanan-makanan haram dan makanan yang minuman yang halal. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Seterusnya Allah menceritakan bahawa begitulah Allah telah menjelaskan secara perinci supaya hamba-hambanya menggunakan akal fikiran untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT. Dan Allah berfirman lagi, kadzalika nufasilul ayati liqaumin yaqilun. Artinya demikianlah kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya.
Sudah mengajar mati sekalian. Kita nak faham satu-satu perkara ni, kena pakai otak, pakai akal fikir. Suluh tengok. Dorak tengok. Kun tengok. Tu dah. Buklub kunhan dia panggil. Pada lorak bahasa Thai kata, kita hidup mari, kena akal, pandai pakai akal fikir dengan cara buklub kunhan. Capu, tolak. Dan dorak. Lepas tu daripada apa ni, han, mana kata, apa ni, nak kira mengira lah, berkenaan dengan cara hidup kita hari-hari je. Kita kena mikir. Semua saat itu, nak pergi ronyok klik kepada Allah SWT, iaitu bersyukur kepada Allah SWT. Segala nikmat yang Allah bagi kepada kita saat itu, ada kita tahu kata, mari di mana? Mari buat apa? Untuk apa? Semua Allah terlebih mengetahui. Lembu tiada ada upuk dan buah kayu kaya. Lembu makan upuk, kita makan nasi, makan padi, makan beras, dan makan gandum. Nah. Suluh tengok, Allah menjadikan cukup lekat untuk manusia. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Cara memikir yang diajarkan oleh Allah SWT, Tuhan ajar sendiri ni. Kepada hamba-hambanya, menggunakan fikiran dapat melepaskan kita semua saat itu daripada azab Allah SWT. Tetapi sebaliknya, jika tidak menggunakan akal fikiran, terkadang menyebabkan mereka akan mendapat padahnya yang buruk. Dapat padah buruk belah mana? Jadi, kita pergi di atas jalan yang tak molek. Jalan yang tidak redha oleh Allah SWT. Pisah. Buat saat itu perkara-perkara yang ditegahkan oleh Al-Islam. Nah, ataupun ditegahkan oleh Allah SWT. Allah menceritakan kisah ahli neraka yang telah mengiktirafkan dirinya bahawa jika mereka menggunakan sedikit fikiran mereka, mereka tidak akan terjatuh ke dalam neraka. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakazzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'id. Ayat suci Tuhan ajar yang panjang lebar sana itu supaya apa? Mereka kita memikirkan. Artinya hampir-hampir ia pecah. Nah, mana-mana berkecai dia. Kerana kuat marahnya. Setiap kali dicapukkan ke dalamnya, sekumpul besar orang kafir. Bertanyalah penjaga neraka itu kepada mereka. Tidakkah pernah datang kepada kamu seorang rasul, pemberi ingatan dan amarat di dunia dahulu? Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amarat. Lalu kami dustakan dan kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kamu, wahai yang mendakwa menjadi rasul. Hanyalah berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami, berfikir, fikir sikit zaman dulu tu, tentulah kami
tidak termasuk di dalam golongan ahli neraka. Ni nak royak cerita-cerita saat itu ialah dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tuhan jemput satu ayat ataupun mengadakan satu ayat ni supaya kita boleh memikir. Ahli neraka dia soal jawab. Hak duk jaga neraka kata semasa mu hidup dunia ni mu ada kedak rasul. Hak Tuhan capak mari untuk mengajarkan manusia buat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diredai oleh Allah SWT. Ada dia kata. Tapi paling belakang dak akik bahaung. Kata Nabi Muhammad gini, Nabi Muhammad lagu tu. Tak turut. Lalu tu dia sesat. Apabila duduk jatuh di dalam neraka saat ni dia sesat. Belah mana dia kata? Kalau aku dengar sepatah daripada Muhammad saat itu, aku selamat dunia dan akhirat. Tak jatuh dalam neraka. Ni kerana aku degil. Aku tak turut minta Allah dan Rasul. Lalu tu aku kena azab seksa di dalam neraka ni. Tak lain tak bukan lah. Kami tidak termasuk dalam golongan ahli neraka. Kalau kita mikir sikit lah. Lalu tu hari ni nak ajar kita pandai mikir. Utama sekali kita tengok apa-apa sana itu, kita boleh memikir. Allahu Akbar, ni kuasa Allah SWT. Yang mana manusia tak boleh buat. Hak ni hak Tuhan, hak ni Tuhan buat, hak ni Tuhan buat, hak ni semua Tuhan buat. Dan semua sana dapat kamsang daripada Allah SWT. Semua anggota kita nak boleh bergerak sana itu, dapat izinnya daripada Allah SWT. Kalau Tuhan tak izin, duduk kah kau. Kecek boleh. Kaki tangan kah habis. Dan lagi pula kalau Tuhan nak wisiah, penyakit. Tuhan nak sakit-sakit. Cumanya kita ni kena ikhtiar dan usaha. Mencarikan rezeki yang halal. Dan pakai akal fikir. Pilih tengok hal mana yang tak sesuai. Kita minta dijauhkan. Hak mana hak molek dengan kebajikan itu kita usaha. Supaya apa? Kita nak bekal lagi pada akhirat. Kerana pun ni suatu kisah mengiktirafkan bahawa kenapa menggunakan akal. Kalau siapa saja tak pakai guna akal fikir, begitulah nasibnya. Betapa besarnya nilai akal fikir, melalui akal fikir, seorang manusia akan terselamat daripada bencana dan kerusakan yang mungkin menimpa dirinya. Sama ada bencana dan kerusakan itu di dunia ini maupun kerusakan dan kesengsaraan dan abadi di hari akhirat nanti. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Islam melarangkan kerah. Umatnya merusakkan akal fikir. Islam melarang menggunakan perkara yang boleh menghilangkan akal fikir. Kerana akal fikir sangat mahal nilainya. Otak manusia ni mahal. Mahal benar-benar. Otak ni lah modal yang pertama sekali untuk manusia. Nabi tahu beza kata, hak mana haram, hak mana halal. Hak mana sah bagi hukum, hak mana tak sah bagi hukum. Hak mana baik, hak mana karuk. Hak mana tak molek, hak mana molek. Begitulah. Allah bagikan akal fikir untuk manusia boleh memikirkan. Boleh tengok, boleh membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Yang mana bahaya, yang mana tidak bahaya. Begitulah. Kalaulah kita mengkhianatkan akal fikir. Sehingga kapal kita sana itu rusak. Lenyap. Nak mikir tak tu baik. Setuk otak. Kita kena usaha. Nak menjagakan otak tu. Supaya nak boleh mikir di atas jalan yang baik, jalan keredaan Allah SWT. Seperti mana contoh teladan kepada orang kita sana itu, ahli neraka,
dia menyesalkan diri. Kalau aku dengar, semasa Rasul aku royak sana itu, aku akan lepas daripada neraka Jahannam. Kalau pandang mikir sikit. Seperti mana Allah ni, kita ukur tengok. Kerana mengikut ukur syarak ni manusia ni, Islam dia ajar kata, nak mula dosa pahala sana itu, kena akhir balik. Akhir mana kata berakal sepenuh. Akal fikiran sempurna. Balik, akal fikiran saat itu, we boleh tahu beza. Hak mana tak molek, hak mana haram, hak mana halal. Tidak. Hak mana baik, hak mana buruk. Boleh membezakan. Lalu tu, kita jagalah akal fikiran kita. Sebagaimana patai larat tua dulu sana itu. Nak godai palu di mana, godai lah. Tetapi kena jaga kepala sana itu, jangan godai sama sekali. Silap sikit, jadi bodoh dia. Kena orang tua mengajar dulu itu. Jaga patai larat. Nak muris setara mana sekalipun, jangan main di kepala. Kerana mudah sangat nak rusak otak akal fikiran. Dia rusak otak akal fikiran, tak terpakai dah manusia. Tak jadi manusia dah. Manusia dia kena pandai mikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Lalu tu dah gini, Islam melarang keras umatnya, iaitu larang pok kita semua saat itu, merusakkan akal fikiran. Tak sewi hilangkan awak balas mana. Islam melarang menggunakan perkara yang boleh menghilangkan akal fikiran. Kerana akal fikiran sangat mahal nilainya. Dan akallah yang membeza antara yang baik dan yang jahat. Dan akal fikiranlah yang mengetahui apa saja yang diucapkan. Sebaliknya apabila akal rusak, tidak ada lagi perbezaan antara dua perkara yang berbeza. Lantaran itu, Allah tidak memerintah orang yang tidak ada akal fikiran dengan perintah yang sama dengan orang yang berakal. Bahkan orang yang masih ada akal tetapi mabuk, Allah juga melarangnya jangan melakukan amal ibadat. Tidak. Masa pening, masa apa tak ada kira lah. Maka ada ketang, tak ada ketang tu. Masa akal tak sepenuh saat itu, dia larang tak sewi awak amal ibadat. Lepas pada tu baru suruh buat amal ibadat. Kenapa? Kerana apabila kita pening, mabuk saat itu, akal fikiran kita hilang selalu dah. Tak tahu arah nak pergi ke mana. Lalu tu, dia larang kata, semasa pening tak usah buat amal ibadat. Beradu dulu. Bila lepas pada tu, buat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dari surah An-Nisa ayat 43. Hak ni kamsang hak tu bukan kamsang iblis. Sebagai kita nak boleh memikir dan nak tukar tingkah laku kita dan nak ukar masalah-masalah diri kita masing-masing, we duduk di atas jalan Allah SWT. Hak mana Tuhan larang, tak usah kacau. Beradu. Kenapa kita hidup dunia ni sementara saja? Kenapa? Kerana kita tinggal makanan rohani. Makanan makanan jismani dan rohani. Ya berkait kedua-dua tu. Kalau kita makan barang cemah, dia tak terima doa-doa kita dan amalan kita. Kita kena duduk tubuh suci semua. Cuci saat itu, makan benda yang halal, tinggal benda yang haram. Dia berkait.
berkait dengan pahala-pahala dan dosa-dosa. Lari tak lepas dah. Kalau kita dapat pahala, kita tidak berdosa. Kalau kita berdosa, kita tak dapat pahala. Nak lari daripada azab seksa Allah, nak lari tak lepas. Janji balas no, balas tu lah. Mereka nak lepas daripada qadar kepada Allah sana itu, orang itu selalu berdoa. Dengan doa ni lah kita nak boleh ubahkan nasib kita dan kita nak nak minta ampun dan minta taubat dengan Allah SWT. Tuhan Lola ni tengah terima taubat lagi. Jangan sampai masa satunya nafas yang tak akhir duduk di halkum. Habis dah Tuhan katuk dah pergi taubat. Dan hari kiamat. Kiamat besar, kiamat aluh. Kiamat aluh ialah kematian seseorang. Kiamat besar sana itu Tuhan gulungkan dunia ni menghancurkan habis. Untuk hari akhirat iaitu di pada mahsyar kita akan berjumpa dengan Allah SWT. Serta kita nak terima ijazah panggil serta paket pekat seniabat. Tengok baci-baci kita lekat hotel banyak mana. Maya gidah banyak mana. Ataupun tak ada hotel langsung. Lepas tu ada kelabut di atas jalan. Selamat dunia dan akhirat. Penuh dengan agama, penuh dengan amalan yang soleh. Semua tu kita boleh buat. Kita buat tak molek, tak ada pihak suruh sekali. Buat dengan sendiri. Turut pesan, turut demo, nak bersaing dengan demo. Banyak. Semasa mak sana itu, makan. Kita nak bersaing. Allah gelah mari. Lepas kita kata, kalau tak makan kau ni tak boleh bersaing ke kan? Tak boleh. Tak boleh, tak selesai. Tak ada pelik apa. Kenapa? Kerana demo tu nak ajak kita pergi atas jalan tak molek. Tak sah, tak sah. Kerana nak pergi jalan molek lagi. Bersaing. Ni kita kerah hati kita penuh dengan iman dan takut kesalahan dan takut azab seksa Allah SWT. Ajak judi. Tak say. Balalah duk lapar balas mana sana itu kita jom usaha. Mudah-mudahan Tuhan kasih sana itu. Tuhan membagikan rezeki yang halal dengan tidak sengkau-sengkau. Perhati tengok. Dalam hari yang kita sana itu, seperti mana akal fikiran yang mengetahui apa saja yang diucapkan. Sebaliknya apabila akal rusak, tidak ada lagi perbezaan antara dua perkara yang berbezaan. Lantaran itu Allah tidak memerintahkan orang yang tidak ada akal fikiran dengan perintah yang sama dengan orang yang berakal. Bahkan orang yang masih ada akal tetapi mabuk, Allah juga melarangnya dengan melakukan amal ibadat. Tekah mabuk tu tak sah semaya. Semaya pun semaya tak kena. Lalu tu sedang menghormati sekalian, ini satu amarah daripada Allah SWT. Selalu kita bertaubat. Minta ampun dengan Allah SWT. Taubat nasuha, mana kata minta ampun dengan Allah tak saya buat dah. Terucuk selalu dah. Nak terucuk pun kena berdoa dengan Allah SWT juga. Bukan kuasa kita. Berdoa dengan Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku. Minta Allah lepas. Minta terimalah doa-doaku. Aku sesar dah diriku. Sesar dah. Pak umur pun tak ada banyak dah. Kalulah mati gelar tekah tu Allah pun nak kata. Lalu tu, Alhamdulillah ya Allah. Yang memberi peluang pada kami boleh hidup menyama lagi di hari ini. Kami nak gunakan semua anggota sana itu untuk ibadat kepada Allah SWT.
Dan yang penting sekali kita minta taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Minta petunjuk daripada Allah SWT. Semua segala-gala ialah kuasa duduk di Allah SWT. Tuhan amat mengampun dan amat mengasihani kepada hamba-hamba yang menyesalkan diri, yang kabar ke diri. InsyaAllah hari ini kita ada ubah. Masuk dengan new normal. Sebenarnya kita new normal tiap-tiap hari. Kena ada ubah baru tiap-tiap hari. Hari ini dengan kemarin tak serupa dah. Kemarin tu hujan pagi hari. Hari ini tak ada hujan. Dalam tiap-tiap hari dia ada ubah. Lalu tu kita Malaysia ni kena ada persediaan untuk nak ukar masalah diri sendiri. Supaya tak jadi panggil masalah kepada masyarakat ramai, tak utama sekali jadi masalah dengan agama. Apa dia di masalah dengan agama? Buat dosa semua. Baiknya kita tak ada buat. Kalau buat pun tak ada, duk beramak semua. Hak tak molek jadi dulu semua. Lalu dia nak break atau tak molek, nak balas mana? Iaitu doa. Minta dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terimakan doa kita, ada menyelamatkan kita daripada benda-benda yang tidak senonoh, yang tidak molek sana itu, menjadi orang yang berharga di sisi Allah SWT. Selalu dengan taubat. Dan taubat ni taubat nasuha. Taubat sudah dah, tak buat dah. Kena kerah. Ni sifat-sifat musuh, satu musuh yang besar. Kita nak musuh dengan nafsu kita sendiri. Dari itu dah hari ni, marilah kita pakai gunung setiap hari. Celek, mari pak, kita soal jawab diri sendiri. Tanya diri sendiri, atik. Bangun sudah, Alhamdulillah. Mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah yang Tuhanku, hari ini mintalah beri taufik dan hidayat sebagaimana telah beri dah kemarin. Boleh mikir setiap hari, setiap saat, setiap masa. Hari ini tak tahu lagi apa kehendak kita dan kehendak Tuhan nak pergi sekali ke tak. Mesti tak pergi sekali sama sekali. Kerana Allah catat siapa hari ni Malaysia ni, seorang ni, nama ni, kena lagu ni. Tapi kita tu degil. Kadang-kadang tak saya terima. Hak molek dia mau bagi sedekah. Tak betul. Amba dah. Tak apa. Dia kena terima. Orang nak wari pun gerak-geri daripada Allah SWT kena kemas situ. Kalau Tuhan tak gerak, dia tak jadi. Lalu tu hari ni, hari peluang yang baik. Berdapat dirilah dengan Allah SWT, berdoa. Ya Allah, aku telah lepas dah kemarin. Oh, berat benar lah. Tak ada. Nak makan pun tak ada, duit ada. Nak makan tak boleh. Nak beli tak boleh. Lepas tu baris tak suka-suka, mari. Kerana tu dah rezeki kita hanya sejati. Hak kita duduk agak-agak ni bukan lagi. Kena yakin duduk situ. Ni hari ni tak tahu lagi. Ayah mak kata nak pergi lepas pada stesen radio nak pergi makan gapo di mana, tak tahu lagi. Letak canggih dah lah, letak rancangnya tu. Hari ni pasal nak makan si kabu. Nak boleh makan, tak boleh makan tu, qada dan qada Allah SWT. Kita tak perancangnya boleh. Tetapi kesudahan, serah pada Allah SWT. Boleh jadi kita nak makan si kabu. Hari ni ada siap dah dia macam ada gula kambing. Allah cadai siap dah gula kambing. Untuk orang yang beramal soleh. Untuk orang yang tekung dengan apa ni? Dengan ajaran Allah SWT suruh baik. Lalu tu dah gini, jagalah akal fikiran kita sehabis-habisnya. Dan jagalah anak cucu kita sehabis-habisnya. Tengok setengah-setengah kita ni pongoh tapa anak.
sehingga bodoh. Paksa anak sehingga bodoh. Semuanya kena beri kebebasan. Apa panggil? Ad-din nasihat. Agama ialah sebagai penasihat. Kita nasihat nak jalan. Dia buat sana hal lari. Deh, esok-esok berjuruh deh. Lepas tu nak lari sana tekah dia duduk molek. Tekah dia duduk buat sana suruh lari tekah tu. Tengah duduk sedap. Lepas pada tu lah no way. Tanya khabar. Rugi masa ke ni. Tak ada. Nak buat tu pun tak ada. Duk alik ngah ni. Dia boleh mikir. Deh. Sebagai penasihat. Kita orang tahu kena nasihat pada orang tak tahu. Dan keberkatan seseorang dia ada. Orang beramal teguh sana itu. Tuhan beri keberkatan. Apa dia kata, apa dia kanak. Tuhan beri dengan serta-merta. Dan itu sudah menghormati sekalian. Pakailah masa kita saat itu. Gunalah akal fikiran sepenuh-penuhnya. Di atas jalan keridaan Allah SWT. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri semaya, mengerjakan semaya, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Kita faham. Kadang-kadang kita tak tahu kata kita kata apa. Ni Allah ajar kita mula-mula tak kalah dong lagi dah. Bukan ajar hari ni. Oleh itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama menjaganya dan ingatlah bahawa menjaga akal fikiran itu adalah salah satu daripada maqasidus syariah, iaitu matlamat ataupun tujuan penting oleh Islam. Lepas tu masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Hari ni waktu semayat ialah pukul 4.47 minit subuh. Suruk naik matahari pukul 4 minit. Dan zuhur pukul 12.05 minit. Asar pukul 3.22 minit. Dan maghrib pukul 8 minit. Isyak pukul 7.15 minit. Hari ni kita marilah sama-sama memikir. Jaga akal fikiran. Jangan berusak. Fikir banyak pun jalan juga. Fikir apa banyak sangat. Fikir hak munafaat sudah. Hak nak memberi munafaat pada kita. Tidak. Suluh tengok, fikir tengok. Yang memberi munafaat. Pakar akal fikiran. Jangan pakar tak tentu kelulu. Otak akal fikiran dia setuk nak buat apa tak boleh dah. Duduk kelipah berjalan ngok mari. Tak tahu lu, tak tahu hilir, suka sore. Punuh akal. Lalu tu jagalah akal fikiran. Dan cara bela anak pun dia begitu juga. Orang membela pun begitu juga. Guru tak guru sana tu kena jaga weh. Kalau nak godai di punggung. Tidak. Tidak. Jangan godai sama sekali pala. Jangan tapar pala sama sekali. Bahaya budak dan kita berdosa. Kita buat menyakiti kepada budak. Kena ingat. Sedap tangis, sedap kita tak apa. Kita besar budak. Jahat lu. Nak lari pun tak boleh. Budak kalau setok orat otak. Tak jadi apa dah. Dia banyak orat otak sana tu. Orat tu, orat ni ada belakang. Ada orat ilmu tafsir dalam tu belakang. Hafiz Quran pun dalam otak tu lah. Kalau orat otak penuh. Ngapa apa tak ingat. Tidak. Hal ni mesti jaga. Lepas tu. Masa kita ada dalam 45 minit lagi. 23 minit lagi. Sebagai kita nak buat kesimpulan. Kena jaga.
Jaga benar-benar. Daripada akal fikiran kita, boleh jadi selamat. Dah. Ahok ni daripada kari seteng. Assalamualaikum ayah mak. Apa ni? Ti Allah hai dai fang rian ru nai sasana ko hai ayah mak แข็งแรงทุกวันได้มาสอนเราทุกวัน Hak ni daripada Harimah Saleh Facebook mari deh. Komen mari kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa ni atas peminat deh. Atas mana? Deh. Dan lagi pula terima kasih. Terima kasih ke apa ni? Terima kasih atas ajaran, atas pelajaran ayah mak hari ni. Hak ni rabut kuat. Tak parking ke apa namanya. Assalamualaikum ayah mak. ฟังอายะมะบรรยายทุกเช้าเลยชอบมากขอบคุณอายะมะที่ให้ความรู้นี่daripada Robert Kuat. Ada juga nampakkan dia Robert Kuat. Punya terkejut. Apa berjuru? Hak ni Mak Yati. Teng nama. Ayah mak terima kasih. Banyak-banyak. Ayahlah yang beri apa ni kesedaran kepada beri kesedaran kepada dia saat itu Mak Yati, Mak Yaki dan nama. Deh. Lepas tu masa kita dekat sangat dah. Nak dah ada 2 minit lagi. Nak minta satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya dia. Kita masuk rumah. Tak ada orang tulis ada anak. Yang mendengar lah aku nak tanya. Kita masuk rumah. Ada ke mana yang orang tak ada. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Wisalah kat tu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah sedang mengajar mati sekali. Dan bantu satu telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi-pagi ni? Alhamdulillah. Mak. Kita ni tak kenal. Tua jadi kita ni nak baik no Tak kenal tu jadi kita nak baik no ngaji. Tua jadi kita ni rasa tak kenal gelak gelemak. Lepas tu? Nak buat ke mana? Ngaji tu ngaji. Baca Alam Nasrah. Siuk dalam air 3 kali. Makan semua tiap-tiap pagi. InsyaAllah Tuhan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu Ayah Mak pun serah pada Dek Nan. Cadar suara azan tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Kita berhak buat sementara. Begitulah. Saya menganyang rahmati sekalian. Alhamdulillah. Kita sambungkan ruangan kita iaitu jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Patut terima kasih kepada masjid-masjid yang mana buka siang tamsah di masjid mulai pada pukul 4 sehingga waktu subuh setiap hari itu. Alhamdulillah. Kita pakat cari keberkatan. Tuan-tuan ada hak nak cari keberkatan dengan Allah SWT. Kerana berkatan ialah ampunyai Allah SWT. Dia nak bagi kepada siapa, serah pada Allah SWT. Semua saat itu. Kerana akhir sekali kita kena klik berjumpa dengan Allah SWT. Pada hari akhirat esok nanti itu. Sebelum pada tu, hari ini kita mari
Kenapa? Kerana lidah ni penting di dalam jasad tubuh badan manusia saat itu. Hari ni kita nak kecek, nak jaga, memeliharakan lidah. Lidah pula sama juga, yakni merupakan nikmat yang utama yang dikurniakan Allah terhadap hamba-hambanya. Lidah mempunyai kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar bagi orang-orang yang memelihara dan menggunakannya untuk muslihat, yang kerananya ia diciptakan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan manusia lidah supaya ia menggunakan dalam berzikir kepada Allah, membaca kitabnya iaitu Al-Quranul Karim, baca Quran, memberi nasihat kepada umat manusia serta menyeru mereka kepada mentaati Tuhan. Ini supaya mak duk royak, duk mengajar ni, bakal lidah menjadi kena dengan perintah Allah SWT. Kita mengaji, kita belajar dan kita selalu berzikir dengan Allah SWT dan mengajarkan beri nasihat kepada saudara-saudara kita. Itu dah. Di atas menyerukan mereka kepada mentaati Allah SWT. Dan mengenalkan mereka apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas mereka dengan menjunjung tinggi semua hak-haknya. Dan supaya boleh melahirkan segala isi hatinya dari keperluan-keperluan yang berkait dengan urusan-urusan dunia dan akhirat. Mudah juga jika ia menggunakan lidah itu untuk tujuan yang kerana Allah, ia diciptakan oleh Allah SWT baginya. Maka tergolonglah ia antara orang-orang yang mensyukuri nikmat lidah. Jika yang menggunakannya ataupun membiarkannya bermaharaja lidah, bertetangga dengan tujuan yang kerananya ia diciptakan, maka tergolonglah ia antara orang-orang yang menginyanya diri sendiri dan melanggarkan perintah Allah SWT. Lalu tu lidah kena pakai guna, kena tujuan hak Allah SWT menjadikan anggota kita semua ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki sana itu deh. Semua nak menjadi anggota kita menjadi manfaat. Duduk dalam reh hak Allah SWT. Duduk dalam perintah hak Allah SWT. Buat kita suruh, tinggal Tuhan lagi. Mudah-mudah. Tapi payah beramal. Kenapa? Kerana sifat degil manusia dia ada. Nak buat degil, nak balas mana selalu kita berzikir. Orang ni nak pelicing. Penyakit degil tu. Penyakit takabur, penyakit besar diri, penyakit terlupa pada Allah dan terlupa kepada kebaikan. Nak mengada-ngadakan. 4-10. Sedap sangat lidah saat itu. Dia lidah dan anak lidah. Ada dalam anak lidah. Semua Tuhan jadikan anggota kita untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Iaitu mengabdikan, perhambakan diri kita kepada Allah SWT. Lalu tu, marilah kita semua kita nak ambil perhatian bahasanya lidah itu perkaranya amat penting. Amat penting sekali. Ia adalah anggota yang paling berkuasa di antara anggota-anggota yang lain. Dan yang paling kuat untuk menarik puak kita semua ni kepada kecelakaan. Kiranya ia tidak dipelihara dengan baik ataupun dikawan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam sebuah hadis tersebut, wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa
illa hasaidul alsinatihim. Artinya bukankah manusia itu diletakkan ke dalam api neraka menerusi wajah mereka ataupun menerusi hidung mereka disebabkan bencana lidah mereka. Muka kena selang dengan api panah sana daripada api neraka sana itu, tak lain tak bukan ibu musiak sana itu daripada lidah. Dan ibu kebaikan pun daripada lidah juga. Dari itu nak banyak ke mana tu wallahualam, masing-masing kita pakat menyedarkan diri dan kemudilah diri sendiri. Ajarlah diri sendiri, tutur tegurlah diri sendiri. Kerana kita lebih mengetahui kehendak-kehendak kita dan tujuan-tujuan kita, nafsu kita. Nak pergi ke mana, kita lah lebih mengetahui, kita tahu. Lalu tu kita lah orang yang membaiki diri kita sendiri, mulai daripada hari ini, sehingga sampai kiamat. Dan sebenarnya lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya bagi siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Falyakul khairan, ataupun berdiam diri, atau liyasmut, ataupun berdiam diri. Kalau tak saya kecek benda molek sana itu, duduk dia. Itu dia. Mana kata duduk sapuk po demo lah. Kita dengar dah. Hak tak molek tak sapuk po. Kalau hak molek, terima. Begitulah saudara majlis hati sekalian. Sebentar lagi. Rahimallahum ra'a qala khairan. Mana faghanim au sakata an syarrin fasalim. Artinya Tuhan menghormati hamba-hambanya yang berkata baik, bercakap baik, kecek molek, lalu mendapat keuntungan ataupun berdiam diri dari yang jahat, lalulah tak selamat. Kita jaga. Masumtu najah. Artinya siapa berdiam diri tak selamat. Sebentar lagi. Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa zikra au amran bima'ruf au nahyan an munkar. Artinya setiap-tiap bicara anak ada dikira atasnya kecuali berzikir pada Allah ataupun menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itu dia. Sekurang-kurang amalan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panjang lebar yang bermaksudnya, seorang kamu akan berbicara dengan pembicaraan yang diredai Allah SWT. Tiada dikira perbicaraan itu akan sampai ke mana sekalipun. Nescaya Allah akan mencatatkan baginya keredaan Allah SWT sehingga hari ia bertemu dengan Tuhannya. Dan seorang yang lain pula akan bicara dengan perbicaraan yang dimurkai oleh Allah SWT. Tiada dikiranya perbicaraan itu akan sampai ke mana sekalipun. Nescaya Allah akan mencatatkan baginya kemurkaan di dalam api neraka sehingga hari ia menemui Tuhannya kelak. Itu dah. Sudah mengada mati sekalian. Di dalam sebenarnya yang lain lagi. Iaitu sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan kata-kata yang tidak diperhatikan terlebih dahulu. Sehingga kiranya ia akan dilontarkan ke dalam api neraka dari sejauh
jauh-jauh bintang suria. Itu dia. Hal ni telah jelas dah bahasanya lidah itu amat besar sekali. Dan perkaranya membimbingkan tiada seorang pun yang akan terselamat daripada bahaya itu. Bahaya daripada lidah. Kecuali dengan berdiam diri. Melainkan kita duduk diam diri. Dengar demo kecek, dengar apa dah. Lepas tak sah duk fikir gapo. Kalau nampak tak ada padah sana itu, tak sah kacau. Berdiam diri. Dan tidak berkata-kata melainkan jika perlu saja dan dengan qadar yang perlu pula. Jika ia menghabiskan masanya pada membaca Al-Quran dan memperbanyakkan zikrullah adalah 1000 kali lebih baik daripada mencerumuskan diri ke dalam perkara-perkara yang dilarangkan oleh agamanya. Ataupun pada perkara-perkara yang tidak ada mengena dengan dirinya sendiri. Itu dia. Lepas tu, lidah juga. Mari dusta bencana yang terutama sekali. Di antaranya, antara bencana-bencana lidah, yang terutama sekali ialah berdusta bohong. Yakni menyampaikan suatu berita tidak seperti yang benar berlaku. Sama ada mengakui sesuatu berita yang tidak pernah berlaku. Misalnya, dengan berkata, telah berlaku begini-begini dan begitu-begitu. Padahal perkara itu tidak pernah berlaku. Ataupun menafikan sesuatu yang pernah berlaku. Mengenali dengan berkata-kata, tidak pernah berlaku begini dan begini. Padahal perkara itu memanglah pernah berlaku di dalam haria kita. Dan itu sedang menyormati sekalian. Itu dah. Kita sama pula. Berkenaan dengan lidah ni peti menawi pakat jagalah. Ayah mak pun makan tu juga. Nak jaga lidah sana itu, dia terlebih baik. Tak usah duk hubung kalih atau tak molek. Kalau nak kecep kira benda yang munafaat, yang beri nasihat sebagai nasihat untuk amal-amal. Untuk nak buat amal. Buat amal ibadat pada Allah SWT. Dosa berdusta ataupun bercakap bohong itu adalah dosa besar. Kerana ia bertetangga dengan sifat imeh. Lantaran itu orang yang berdusta itu terdedah dirinya oleh kemurkaan dan kutukan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanyalah orang-orang yang tiada percaya kepada keterangan Allah itulah yang mengada-ngadakan kedustaan. Dan mereka lah orang-orang pendusta. Orang bohong. Itu dia. Dan firmannya lagi, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Artinya kami mengharapkan kutukan Allah Subhanahu Wa Taala menimpa orang-orang yang mendusta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man arada ay yal'ana nafsahu falyakzib. Orang-orang yang berdusta itu ialah orang yang melaknati diri sendiri. Allahu Akbar. Kita duk bakar diri sendiri dengan tidak khabar. Dan itu jaga-jagalah lidah kita. Jangan royak berita bohong. Mengkecek bohong.
semua tadi bahung bos pentenuh demo pula dah. Berbagai-bagai. Lalu tu di hari ni kita marilah pakat-pakat jaga lidah kita menjadi lidah yang beriman dan lidah beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Orang-orang yang berdusta itu ialah orang-orang yang melaknati diri sendiri. Dan sabda lagi, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa la yazalul aid bika mana yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadzalik. Artinya sesungguhnya dusta itu akan menyeritkan kita untuk melanggarkan perintah Allah, dan melanggar perintah pula akan menyebabkan tua-tua masuk neraka. Dan seorang hamba itu akan terus berdusta dan suka menyampaikan berita-berita bohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sudah mengaji mati sekadar. Lepas tu ada satu dalil lagi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bolehkah seorang mukmin itu bercakap bohong? Jawab baginda, tidak boleh sama sekali. Hanya sahaja orang-orang yang bercakap bohong itu ialah orang-orang yang tiada mempercayai keterangan Allah SWT. Itu dia. Ghibah bencana lidah yang besar juga. Di antara lidah yang terutama selain daripada dusta ialah ghibah, mengupak. Kecek bohong dah, mengupak pula korang. Begitulah. Berkongsi molek kalau begitu mau. Kalau hak molek tak ada pasal nak dengar, tak ada pihak nak buat. Itu dah. Buat jari-jari. Itu dah. Lalu tu di antara bencana lidah yang terutama selain daripada dusta ialah ghibah, ialah mengupak. Iaitu menyebut sesuatu yang tidak baik terhadap saudara kita sendiri yang Muslim. Yang jika ia dengar, ia merasa marah. Sama ada kita sana itu menyebut tentang kekuatan kekurangan di dalam agama ataupun kecacatan pada tubuhnya, anak isterinya sekalipun, pada gerak-geri dan pakaian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Sama ada anda menyebut dengan lidah maupun dengan tulisan ataupun mencukupi dengan cari demikian, itulah menurut pendapat kebanyakan para ulama seperti Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan selainnya. Ghibah dilarang kerah oleh Allah SWT. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran Al-Karim, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kuli lahmi akhihi minna fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, dan janganlah setengah-setengah kamu mengupak setengah-setengah yang lain. Pakat duk mengupak. Lalu tu kita pergi jauh.
minta dapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT. Adakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kamu sekalian benci dan memakannya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Sedang mengajar mati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamalkan orang yang orang yang mengupak, yang menginyanyo itu seperti orang yang memakai daging saudaranya di dalam Muslim yang sudah mati. Alangkah beratnya tegah dan larang-larangnya Allah SWT daripada mengupak. Semua ni kita duduk dengan hal gitu sedap sangat kalau kita duduk dengan kecek dengan tak tentu kelulu sana itu, dia sedap sangat. Kenapa? Diperalakan oleh syaitanur rajim. Syaitan duduk sekali dengan kita semua. Lepas tu silap mata selalu dah. Luar sikit, berah lagi. Buh nafsu masuk lagi. Gaduh-gaduh duduk nanti kereta api lama. Kerja kaki lama, kereta api. Semua saat itu dia duduk di perasaan. Duduk di nafsu. Nafsu mana nafsu? Lawamah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpamakan orang yang mengupak, yang menyanyo itu seperti orang yang memakai daging saudaranya. Yang Muslim yang sudah seperti orang yang memakai daging saudaranya dan saudaranya yang tak tahu puasan itu, kita kena mengajar, kita kena royak. Mungkin dia terima kasih pula dah banyak-banyak. Dia kata mujulah duk godek, duk geletek pagi-pagi dengan hak agama tiap-tiap segi. Sekali dengarkan merang pun boleh masuk ke agama sana itu. Tapi masuk agama dengan ikhlas hati untuk nak membinakan agama. Untuk nak menyelamatkan penduduk-penduduk penuh dengan iman, duk mati peri saja. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullul muslimi alal muslim haramun haramun dam'uhu wa maluhu wa ardah. Artinya setiap Muslim bersabda, tak ada payah apa sekali sebenarnya. Kita pakak-pakak mengaji, pakak belajar, cari pengalaman untuk nak ukam masalah di dalam tempat kampus lama kita ni. Kadang-kadang dia buat membancak san, kita buat siap belakang dah. Tak kena kau tu, tak kena kau ni. Boleh ngah gua murah dah. Lalu tu kena puas hatilah dengan kurniaan Allah SWT. Tak ada bersangkut paut dengan manusia dak. Kita buat dengan kerana Allah dan kerana Allah. Itulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas pada ni, Denang cadai telefon, sekadar sikit sebanyak. Lepas tu sebagai kita nak beri amaran pada pupuk kita semua, kalau nak kursi masuk telefon tadi tu, kita pakai kecek yang muni beri nafaat. Lepas tu ada terkeduh sikit banyak tu, kita kena maaf muka. Jadi. Lepas tu masa pun, cekak jadi munafaat. InsyaAllah. Ni satu telefon mari selalu dah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Derah sikit.
Tu perepak mikrofon. Dah kata. Ya. Ha. Pada pagi ni, ayah makan cara hijau dah. Ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kita boleh kecek. Boleh kecek bagi manfaat ayah mak dia. Jangan dia kecek bagi tak comel dah. Ya. Pakai guna lidah lah. Habis kena. Kerana mati dia dekat kita 24 jam. Ya. Takut tak ada nak taubat. Ya. Mujizat. Lepas tu? Dengar ayah mak ni. Lepas tu, peminat ramai ni dengar ni. Allah Akbar. Alhamdulillah. Pakai duk kecek peta-peta rumah tu, pakai duk kecek reka ayah mak gitu tahu. Alhamdulillah syukur takut kata. Lepas tu, nak ucap selamat pagi pada Kak Kak Lagi ya? Kak Ayah Kapal Baru, Kak Ayah Kapal Baru. Kak Mak Sujah pada orang negeri Mangosir tu duduk juara di Kabu. Dia dengar juga. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kak Damai dengar belakang lah peminat masuk lagi je mak. Ya. Kak semua lah peminat tu. Harap kata kita bangun pagi-pagi. Kita boleh dengar bagi manfaat belakang je mak. Masya Allah. Ni daripada Sukirin bukan yang ini. Daripada Sukirin. Hujan ke tak malam? Ya. Ya. Hujan ke tak malam? Hujan malam marah je. Malam kemarin tak apalah bagi-bagi. Ya. Faham tak apalah ada ramai nak kecek ni. Ya. Ni kecek pun jadi nasihat lagi ni. Alhamdulillah. Deh. Ya. Terima kasih. Ayah mak sehat. Mari dia buat kecek pagi-pagi gini. InsyaAllah. Alhamdulillah ayah mak nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Sukirin deh. Satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia mau tanya kata gano reptino saja ni, orang jatuh ke air menang lebih. Tak bangun tidur lagi. Pastinya dia orang jatuh tak minat mana ya. Dia pandai dah. Kita reptino ni nak ngaji pagi. Tak masa dulu. Boleh dah. Ada anak ngaji apa. Boleh dah. Ni ayah. Anak-anak ijazah. Oh, tak ayah. Boleh. Ya. Qalaman bil Tak kena. Qaliman bil istri. Ya. Zalikumullah. Anna tufakun. Kena dah. Apa wilaca sikit deh. Ni obat besar ni. Kita di sendiri, dalam keluarga kita. InsyaAllah. Terhabis keberkatan tadi tu hilang daripada serabut. Ni yang penting sekali. Kadang-kadang sekali sehari je. Saja sekali sehari. Tak kalau bahasa serabut sana tu, baca 3 kali, siuk dalam air makan. Teka serabut tu lah. Serabut semua je. Dia ni amalan ni jadi sebagai ubat dah bagi kita. InsyaAllah. Makan nak hari tak apa, lepas subuh buat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ni saya telefon Hajah Mak pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar weh? Alhamdulillah. Tu ada gapo pagi limu ni? Nak perah fikir gap. Ya. Kok ayah mak duk ngajar pada pagi ni tu. Penting bagi perempuan kita nah. Perempuan kita orang kata masuk neraka dulu pada lelaki dah. Kerana kalau duduk sore tak apa lagi. Duduk dua naik di adalah cerita. Pakai lidah. Pakai Pakai lidah tak kena. Tak kata demo kita lah. Ya. Kalau kita rasa ada gapo kita duduk boleh lah nak tu.
minta pakak-pakak semua perempuan ada dengar rekan ayah mak. Weh. Minta beki lah. Kita ubah fikiran kita. Ya. Ubah fikiran kita nak kena masa kita ada sikit dah. Ya. Ada sikit ataupun ni kita duk kecek lagi pagi ni sampai hari belum tentu lagi. Ya. Lalu itulah buat kita semua bagi perempuan kita, saya sendiri pun nak beki. InsyaAllah. Diri sendiri nak beki. Masya-Allah. Apabila kita kecek, jangan duk lakah tidak tahu ke. Ya. Karena benda tu kita waktu bek sepatah, dia tak jadi sepatah kalau duk tiga. Jadi kot lain. Lalu itulah saya nak bakal nak kecek kata apa. Kok kita ni boleh beki dah. Dengan sana. Ya. Terlucu. Tak apalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terlucu tengah duduk sedap. Terlucu tengah duduk sedap. Allah Akbar. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Right. Lucu. Maaf lah deh. Adik Nan telefon. Adik Nan sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Khabar baik. Kita pakak-pakak beki deh. Pakak beki. Ayah mak. Weh. Kita perlu mak pak. Tak cerak. Kita nak tunduk semakin. Lepas kita pakai sabuk. tak cerak. Tunduk semaya. Lepas tu. Ia jadi putus-putus. Ke mana? Pakai kesempat. Lepas tu, tunduk tu, sampai ke mana? Tak cerak. Nak jawab tak boleh. Tak apa, telefon semula deh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jadi putus-putus gitu. Saya weh. Masya Allah molek tu. Ya, Assalamualaikum. Berderah sikit tu. Nak tanya masalah kita sengaja. Kita tak ada di jalan boleh. Tapi kita nak sengaja ni tak boleh. Nak samnya bala nyata. Tak imeh bayar bela diri. Tak kita sengaja di rumah kita. Majlis sore. Ya. Boleh, tak ada hal. Tapi biasanya subuh kan. Kita baca kunut, lepas tu kena tujuh tawi pula kan. Kenapa? Kita baca kunut tu kan. Biasanya subuh ni. Lepas tu kena tujuh tawi pula kan. Bila nyata ke? Ya. Ada dah sujud sawi apa. Maya tak ada salah apa. Dah. Tujuh tawi pula. Ada. Maya bila duduk tak ada apa. Maya lah ni tak tahu. Kita punya nak kokak. Ini boleh. Ya. Nak kokak tak boleh. Tak apa. Boleh. Tak ada kena sujud sawi. Ya. Dah. Ya tinggal rukung tu. Tak boleh ni. Kena sujud sawi. Nak tanya soalan ni. Ya, nak tanya. Derah sikit orang. Ya, itu. Ya. Derah tu, ya, dia kata kita pasal. Lepas tu, balah mana kita nak mula kita nikah mula pula. Jatuh taklid. Kita pergi pasah lah. Jatuh taklid lah. Ya. Apabila jatuh taklid, kena nikah semula. Dah. Nak rojak tak boleh dah. Tak ada kena menikah lain. Tak menikah semula. Tak. Dia tak supaya cerai tolak 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Lepas tu ada apa lagi? Tak ada dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ni satu telefon tangan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Nak tanya sikit Nak tanya sikit Tanya. pasal perak anak yatim. Lepas tu, semua yang mati lah. Lepas tu, nak buat upah haji. Lepas tu, ambil duit anak yatim. Buat upah haji lah. Lepas tu, tanah tu, kat anak yatim lah. Boleh tak? Tak ada apa buat we kena. Kena lagu mana tu tak leher. Cuba ajak sekali lagi semula. Macam mana? Ya tak ada duit nak upah haji. Ya tak ada duit nak upah haji. Mak budak anak yatim tu lah. Lepas tu ya nak duit anak yatim tak ada. Ya ambil duit anak yatim. Supaya bayar tanah mak ya lah. Lepas tu ya nak buat upah haji. Boleh. Tak ada apa. Boleh tak apa. Ya. Tak apa ya. Pakai guna we kena tak apa. Dah insya-Allah. Lepas tu tanah tu ya dibeli kat nak ya lah. Tak ada apa tu. Saling menyalih tu. Akak jual beli suku. Tapi duit pakai guna untuk dia. Tak apa. Tak Supaya apa kita lah. nak beli beras, beli gapo, ambil duit lagi. Untuk Upah haji mek dia lah. upah haji mek dia. Upah haji mek budak ni lah. Budak nak yatim ni. Dia sendiri. Tok ya. Tok dia nak ambil harta nak yatim. Nak ambil duit anak yatim. Upah haji mek dia. Upah haji mek anak yatim tu. Kena minta izin dia dulu. Payah Allah lagi ni. Payah Allah lagi. Terus lagi tak boleh. Kena dapat izin dia dulu. Duit dia. Ya Allah tak pandang uya. Tak boleh. Ya. Tak boleh lagi call dulu. Tak boleh pakai lagi. Tak apa ya. Video akhir balik dulu. Tak apa. Nak tahu tu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf deh kalau yang mak jawab dengan cepat sana itu tujuan masalah tak saya betul lekat deh. Lepas tu kita kau cari halusi lah. Setara mana dia ada khilafiyah panggil. Sadak kata anak yatim hak dia nak belanja untuk dia tu boleh lah. Tapi untuk orang lain tu tu tak boleh. Deh. Orang meniaga sana itu duk jaga harta nak yatim sana itu boleh. Mesti kata supaya nak sukat terah. Ambil duit dia sukat terah. Tak ada tu dia. Tapi nak ambil duit kat orang lain tu tak boleh lah. Satu telefon dia nak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Ya, ni Mak Nasta ni. Mak Nasta. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Dia ni. Lepas tu ada gapo nak perah fikir gaya pagi ni? Dah ada mak dia tu mulai lakon dah. Doa ya apa dah. Lepas tu? Mereka main oleh Pak Uli tak bagi fikir dia lah. Mujur Akak mikir. Tapi dengan sana ni molek tu deh. Sosial fikir gaya tu deh. Pakak beradu benuh hamuk siap deh. Ya betul dah. Ya mak nak terima ya dah. Gana? Nak apa? Ya dengan yang mati dah. Boleh. Dengan tak betul kena sama tak tinggal dah. Gana jangan cepat sangat. Tak cerak. Ngai tu tak. Ngai tak kan. Ko iman isti. Zaikumul tuan. Zalikumullah fa anna tufakun. Wala tufakun. Ko kali. InsyaAllah. Bismillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ko iman isti. Zalikumullah. Wa anna tufakun. Fa anna tufakun. Fa anna. Po. Apa? Fa anna tufakun. Fa anna tufakun. InsyaAllah. Ya, berkah Allah. Ya, terima kasih. Mak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni satu telefon daripada Ayah Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Maya tahsyuk sudah. Lepas tu nak maya subuh, kena ambil maya mula. Ambil apa pula dah? Lepas tu lagi, Mak. Tak ada kena ambil dah. Ijuk tak ijuk, dia kena ambil maya mula lah. Gana? Ijuk tak ijuk. Kita ada maya dia, bah. Maya kita nak ambil maya mula. Tengok je kering ke basah. Kalau basah, ambil maya semula. Kalau kering tak apa. Mak, orang Pino ke dah. Kalau dia nak maya, kalau pakai kano, kita lalu kena pakai ke sarung juga lalit-lalit. Kena pakai. Kena pakai, takut nampak anggota. Tak? Tak sah semaya. Baju pun kena pakai dalam tu. Baju bersih lah, baju yang beli semaya tu. Tidak. Lagi ya, Mak. Kano yang nipis tak? Apa lagi? Kalau orang mati, kalau kita kejek dengan orang ni, kita tak angin mudah tak boleh lah. Panggil mulah lah. Tak boleh tak angin mudah. Kena panggil mulah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mak. Yo, sama-sama. Ada apa tanya deh? InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat ya, Mak. Terima kasih banyak ya, Mak. Barakallah. Terima kasih. Tu satu telefon. Ada nak. Ya, Assalamualaikum. Aku jangan radio sikit. Demo sudah tanya ni. Tak apalah. Orang gada tak dekat. Lepas tu, dia kata boleh kita nak buat nego tu. Gana? Gada tu dia tekak. Dia gada tak dekat. Apa? Lepas tu, dia nak buat nego. Boleh sedap, dia tanya. Gada tu dia tekak. Nak ambil duit buat nego. Boleh sedap. Berkat sedap. Waktu dia ada hukum dia. Hukum gada belah mana. Buat kena hukum. Tak ada apa. Kita kata nak modal ni. Gada tanuh ke gada apa ke. Paksa dia nak cari modal. Mungkin nak buat modal tapi ada hukum dia cara gada tu. Terima kasih. Ya. Nak tanya tu lah. Apa boleh tak boleh? Boleh. Tak ada Boleh. Alhamdulillah. Ya, tak apalah. Dia panggil dia musyakoh. Dia panggil. Kena pakai abad dia musyakoh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada dalam 45 minit lagi, Dinan. Satu telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak, bagi nak semua dengar tu. Ya, apa boleh khabar kat ni? Cot, derah. Saya kita tanya, boyo Tok Guru. Guru yang kata tu dia mati dah. Nak baca tak kena. Takut dia wasa. Lepas tu kita cari guru lah ngaji. Dia baca tu derah orang pakat. Dia tersabuk dia celek laki ni lah. Tak apa, mulai dah. Lepas tu pergi cari guru ngaji tu. Dia masa tak nampak. Lepas tu dia baca tak kena. Kau nak aku mana ya, Mak? Nasihat kena dah tu. Bangai baca ringgit-ringgit. Betul. Duk ringgit kau lepas tu atau tak baik. Jinjak. Baca ringgit-ringgit. Tak kena huruf Bergengit panggil. Gengit. Buat lagu. Lepas tu, nak aku mana? Nak aku mana ni? Tu kita tanya cari guru lah ngaji. Kena dah. Lepas tu lagi nak ya, Mak. Saya ni kena teruk aku ni. Kalau mata saya gila lah muda-muda. Lepas tu, ni harap-harap duk tanya soalan ya, Mak. Pagi duk cek di demo, ada kru apa. Tengok stok itu sikit Demo kata, kita ni gila. Dua tu dek kata dah. Kata tu tanya, ya, Mak pelik-pelik hanya tu nak jawab tak boleh. Lepas tu, apa pelik lah kena tanya itu nak ngaji. Lepas tu, kena ni pelik dah lo. Baca ayat, baca nak pergi hingga sabuk. Saya mungkin dia. Ayah tu lah mana tahu ni dengar ada. Kita ni habis. Tak apa. Kami kata kot saya. Tak sehat. Duk tanya soalan dia kata. Pelik-pelik hanya tu guru nak jawab tak boleh. Saya tak ngaji nak tanya pelik. Barulah boleh ilmu. Tak apa sobat kat ni dah. Kena bergerak je, Mak. Tak apa boleh dah. Tak apa dah faham dah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi Batu apa ni wabarakatuh. wa amawi kuat sikit deh. Kita tolong diri sendiri. Kadang-kadang kita kena berdoa sendiri, apa sendiri, sapu sendiri. Deh. Hak ni hak penting sekali. Amalan semua sana jadi obat belaka deh. Lepas tu soal lagi ayah mak nak royak. Ayah mak ni amal lama dah. Sebab tu hebui juga kesihatan sana tidak ada penyakit-penyakit. Lepas pada doa tu kita ambil sapu di tubuh-tubuh badan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah. Minta ampunkan dosa-dosa. Dah. Sapu. Dah. Lepas doa kita sapu diri kita, minta pagar diri kita daripada setan masuk ke kaca dah. Lalu tu lepas daripada penyakit segala-gala sana itu minta duduk dalam keredaan Allah SWT. Dah. Terima kasih. Lepas tu satu telefon terakhir deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak. Weh. Nak terima doa. InsyaAllah. Kau iman fi kisti. Rahimullah. Pak anda tupakum. Sekali lagi dengan yang mak nak tarik deh. Kau imam bil kisti. Zalikumullah. Zalikumullah. Fa'anna tu'fakun. Baca wilacah sikit lagi deh. InsyaAllah. Ya. Betul-betul dengan pandai deh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu masa kita pun tak ada banyak ni. Satu telefon aja maksa lagi. Mana gaib. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Ya. Pagi khabar baik. Ya, saya nak tanya. Itu kita nak main sampai sunat ni. Main sunat. Kena bawa itu ayat semuanya dah. Ayat-ayat tu. Ayat rajin dah. Baca Fatihah saja tak apa. Dah sunat kapik tu. Deh. Kena baca ayat ke kuliah dengan kul Allah tu. Yalah. Deh. Tambah lagi. Kau molek lagi. Deh. Nak tanya Nur. Tanya. Doktor tak letak. Dalam fadilat semaya tu. Dalam apa ni. Perukunan semaya tu. Deh. Ada ke tak? Ada dah. Ada. Baca tu ambil faham situ molek. Deh. InsyaAllah. Deh. Lepas tu ada apa lagi? Terima kasih. Lepas tu masa pun habis pun molek deh. Assalamualaikum. Kita sudah dengan doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il a'mal wal afat. Wa taqaddina ya Allah biha al hajat. Wa taqaddina ya Allah biha jamil hajat. وتقضينا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا والصلايات من جميع الخيرات في الحياة وأبدا الممات وعلى آله وسلم تسليما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته